ataupun yang aghlabiahnya adalah haram. Walaupun ada di sana dalam harta itu ada sedikit yang halal, tapi oleh sebab ghalibnya adalah haram, maka kita tinggalkan. Ini berkait dengan muamalah. Berkait dengan muamalah. Juga menghindari jalur-jalur yang makruh. Sekalipun tidak sampai kepada haram, tapi dia berada dalam daerah makruh yang bisa mengurangi muruah, mana yang boleh mencacatkan maruah diri kita, kehormatan diri kita. Seperti hadiah yang berbau kotoran suap. Ya, maknanya ada orang beri hadiah kerana kita ada jawatan, boleh meluluskan suatu projek dan sebagainya, lalu dia berbahasa dengan hadiah. Tapi sebenarnya dia adalah suapan ataupun rasuah. Hendaklah dijauhi. Atau seperti meminta yang mengakibatkan perendahan martabat. Bila kita meminta-minta pada orang lain, memanglah harta itu diberikan oleh orang memberi pada kita. Halal, tapi perbuatan kita minta itu dilarang oleh syarak. Mengurangi muruah dan yang sejenisnya, yang seumpama dengannya. Yang ketiga, tentang kadar yang diperluhi hendaklah tidak terlalu banyak dan tidak kurang. Ya, ini sebaiknya diubah sikitlah terjemahan itu. Tentang kadar kuantitas yang diusahakan. Di mana usaha dalam pengusahaan kita untuk membeli harta ini, mengikut pandangan Imam Ghazali di sinilah. Dia kata, tak perlu kita nak mengusahakan terlalu banyak harta. Dan pada yang sama, tidak boleh kurang daripada batas keperluan. Tidak boleh melebihi batas keperluan dan tidak boleh kurang daripada batas keperluan. Kalau seseorang itu dia hidup bujang, yang bersendirian, maka batas keperluan itu sekadar bersendirianlah, jangan kurang daripada itu, sehingga dia terpaksa minta dengan orang lain dan sebagainya. Dan kalau dia berkeluarga, secara berkeluarga lah keperluan dia. Nah, itu pandangan Imam Ghazali, dia nak begitu. Sebalik dan selebihnya itu kita tumpukan pada ibadat ataupun tugas yang lebih baik daripada mencari harta itu. Nah, tentang kadar kuantitas yang diusahakan, tidak terlalu banyak dan tidak kurang, tetapi sesuai kadar yang wajib dan ukurannya adalah keperluan, yakni pakaian, tempat tinggal dan makanan. Masing-masing dari ketiga keperluan ini memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan minima, pertengahan dan maksima. Selagi cenderung pada batas minima dan mendekati batas keperluan, darurat, batas darurat keperluan, maka ia menjadi ringan. Itu tidak akan membebankan, harta tidak akan membebankan kita. Dan datang bersama orang yang ringan. Kecuali jika ia memiliki niat atau yang lain. Jadi itulah keperluan ini, ada batas minima, ada batas pertengahan dan ada batas maksima. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah dia masyurkan kita untuk kita hidup dengan batas yang minima. Ini kita sedia maklumlah, memang orang ini memang tak bersetujulah dengan pandangan ini. Tapi kita perlu fikirkan. Kita perlu fikirkan, jangan kita hidup semata-mata dengan meraihkan kebiasaan kita saja. Setiap syur yang datang kepada kita, apatah lagi daripada ulama-ulama, maka perlu kita renung, kita fikirkan. Itulah tujuan kita belajar atau mengaji. Kalau kita memang kita nak kekalkan status yang sedia ada, kita tak perlu mengaji pun. Tujuan kita menuntut ilmu ni adalah untuk kita improve, membaiki diri. Sebab itu segala-galanya kita perlu renung, kita perlu fikirkan. Dan mungkin buat masa ini kita terlalu sibuk dengan harta dan kita tidak tumpu pada ibadat. Cuba kita renungkan bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti.
Itu yang perlu kita fikirkan. Jadi sebab itu mungkin kita yang paling baik itu adalah kita mengambil jalan pertengahan dalam segala hal. Walaupun Imam Ghazali mengusulkan kita hidup dengan batas keperluan yang minimum dan kita merasakan bahawa kita tak mampu, maka kita ambil yang pertengahan. Kita ambil yang pertengahan. Ala kulli hal, bila umur kita semakin meningkat, maka tumpuan kita kepada akhirat pun mesti lebih kuat daripada tumpuan kepada dunia. Namun kalau kita, ini bukan satu benda yang muktamad, karena kadang-kadang kita merasai kita perlu untuk menangguh. Sekarang kita beribadat dengan cara yang daripada batas kewajipan. Kemudian kita berazam, nanti bila sampai satu batas umur tertentu nanti kita akan giatkan. Masalah sekarang ni kita tak tahu apakah kita akan sampai umur itu. Itu persoalan pula timbul. Jadi ala kulli hal, kita mesti ada wirid. Sebab itu para ulama menegaskan bahawa seorang Muslim itu mesti ada wirid. Wirid ini istiqamah dilakukan dan dalam hidupnya tidak boleh kurang daripada tahap tersebut. Ya, lebih boleh. Kurang daripada tahap wirid tidak boleh. Jadi sebagai contohnya, supaya kita ni tidak terbuai dengan kesibukan dunia hari ini. Yang sebanyaknya adalah bersifat dipanggil ekonomi. Ya, mementingkan ekonomi. Sama ada diri, negara ataupun masyarakat dan sebagainya. Ramai orang Melayu sebagai contohnya nak tiru orang Cina. Orang Cina tak apalah. Dia agama dia mementingkan duniawinya, suka mencari wang. Kita boleh cari wang. Tapi kita kena ingat, kita orang Islam. Kita diberi kefahaman oleh Allah. Akhirat. Kena hargai kefahaman itu. Dan Islam adalah nikmat. Islam adalah nikmat dan Allah Ta'ala dalam Quran banyak menyuruh kita menghargai nikmat Islam itu. Jadi kita tak boleh meniru cara hidup orang lain. Jadi sebagai contohnya, untuk mengelakkan kita ni sibuk dengan dunia ini tanpa batas arah, maka kita mesti ada wirid yang kita tak boleh kurang daripada itu. Sebagai contoh, sembahyang fardu berjamaah setiap waktu. Kemudian setiap hari mesti kita baca Quran. Sekurang-kurangnya satu muka ataupun dua muka. Dan kita mengkhatamkan Quran setahun sekali. Paling lewat. Paling kurang setahun sekali kita mengkhatam Quran. Tapi Imam Abu Hanifah mensyurkan kita mengkhatam Quran paling lewat setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kemudian zikir. Setiap hari mesti ada masa untuk kita beristighfar 1 kali. Kemudian ada masa untuk kita berselawat 1 kali dan juga masa untuk kita bertahlil mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Lebih kurang dalam 10 minit selesai 3 zikir ini. Dan kemudian lagi sunat. Sembilan sunat jaga. Terutama sekali witir waktu malam 3 rakaat dan juga pada waktu siang sebaiknya 10 rakaat solat sunat rawatib. Tapi kalau tak mampu nak jaga 10 rakaat ini, sekurang-kurangnya 2 rakaat sebelum subuh. Itu contoh wirid. Ya. Adanya wirid insya-Allah akan sampai. Ini barang siapa yang menjaga wirid, mesti dia akan sampai kata alim ulama. Yang keempat, menjaga jalur pengeluaran dan ekonomis dalam perbelanjaan. Tidak membazir dan tidak pula kikir sebagaimana telah kami sebutkan di atas. Kemudian meletakkan apa yang diperolehinya secara halal di tempat yang berhak dan tidak meletakkan di tempat yang tidak berhak. Maksudnya tidak belanja dengan secara batil. Kerana menyalurkannya secara tidak benar adalah dosa. Yang menggunakan harta secara tidak benar adalah dosa. Sebagaimana mendapatkannya, memperolehi harta secara tidak benar juga adalah dosa. Yang kelima, meluruskan niatnya dalam mendapatkan harta, meninggalkan harta.
menginfakkan harta dan juga menahan harta. Kena luruskan niat. Kesemua ini mesti dilakukan lillahi ta'ala. Kita mencari harta, mendapatkan harta lillahi ta'ala. Bukankan harta semata-mata. Yang kedua, kita meninggalkan harta. Ada orang memilih untuk bersikap zuhud, meninggalkan harta. Tapi untuk menunjuk pada orang lain, dia tu dilihat sebagai zuhud, dikenali sebagai di kalangan az-zahidin. Itu pun tidak memberi manfaat. Dia rugi kedua-dua. Dunia dia rugi dan di akhirat pun dia rugi. Menginfakkan harta pun lillahi ta'ala juga. Dan menahan harta. Kadang-kadang ada orang datang minta, kita tak nak bagi dekat dia. Pun kerana niat dengan lillahi ta'ala. Bukan kerana berdendam dengan dia. Bukan kerana dia tidak ada pengaruh apa-apa. Kalau kita beri pun, dia tak boleh membantu kita apa-apa. Tak boleh. Kita mesti, kalau tahan, mungkin kerana dia tidak layak untuk menerima daripada kita. Ataupun kerana kita mengetahui dia akan menggunakan harta itu ke arah maksiat kepada Allah. Yang ini mendapatkan harta untuk membantu ibadahnya. Ini niat dalam mendapatkan harta. Dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan kerana zuhud darinya. Atau kerana meremehkan. Atau kerana dia ingin mendidik hatinya untuk memandang remeh kepada harta. Apabila ia melakukan hal itu, maka keberadaan harta tidak akan membahayakannya, tidak akan memudaratkannya. Oleh sebab itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, seandainya seseorang mengambil semua harta yang ada di bumi, dimaksudkannya untuk mendapat redha Allah, maka ia adalah orang yang zuhud. Seandainya seseorang meninggalkan semua harta, tetapi tidak dimaksudkan untuk mendapat redha Allah, maka ia tidak zuhud. Jadi dia orang yang zuhud ni, kalau dia memiliki seumpama contoh macam Nabi Sulaiman AS, dia menguasai 2 kerajaan, malaikat dan juga kerajaan jin dan juga manusia. Dia adalah Nabi. Dan Nabi sebenarnya seorang yang zahid. Zahid ini adalah zuhud itu makna qillah. Zahid ni makna sedikit. Orang yang bersedikit. Orang yang tidak bermewah dengan dunia itu makna zuhud. Hendaklah semua gerak dan diam anda semata-mata kerana Allah. Dimaksudkan untuk beribadah dan melakukan hal-hal yang mendukung ibadah. Gerak yang paling jauh, gerakan yang paling jauh dari ibadah adalah makan dan membuang hajat. Maknanya bila kita makan dan juga membuang hajat, kata Imam Ghazali, mana kita berada jauh daripada ibadat. Tidak lagi berada dalam ibadat. Di mana keduanya dapat membantu ibadat. Ini kena pindah. Di mana tu pindah di namun. Namun keduanya dapat membantu ibadat. Jadi bila kita makan, memang kita bukan ibadat lagi. Kita masuk tanda qadha adalah makan sakit perut. Bila minum nak terkencing. Jadi setiap kali kita berada pada masa makan ataupun pada masa buang qadha hajat, mana kita tidak lagi beribadat. Tapi kata Imam Ghazali, kedua-duanya itu boleh membantu ibadah. Makan bukan ibadat, tapi dia boleh membantu ibadat. Begitu qadha hajat bukan ibadat, tapi dia boleh membantu ibadat. Jika ibadah telah menjadi tujuan, maka hal itu akan bernilai ibadah bagi anda. Itu pun kena pindah. Jika makan dan qadha hajat itu menjadi tujuan untuk ibadat, dia bukan ibadat, tapi kita letakkan dia untuk menjadi tujuan ibadat, maka hal itu, yakni makan dan qadha hajat itu akan bernilai ibadat bagi anda. Jadi dia bergantung pada niat. Jadi seolah macam kita kata, ya Allah, dengan makan yang aku nikmati ini, berilah kekuatan padaku untuk aku beribadat padamu, untuk aku berjihad padamu, untuk aku keluar menuntut ilmu padamu. Dan sebab itu bila kita qadha hajat, sebenarnya qadha hajat ini, itu adalah satu sistem ataupun satu peraturan yang Allah Ta'ala beri pada tubuh untuk kita menyingkirkan benda yang tak perlu pada tubuh. So tubuh kita ini kekal sihat. Jadi sebab itu bila
diajar oleh Nabi SAW doa ghufranaka alhamdulillah azhaba anna ghufranak, aku mohon keampunan padamu ya Allah. Sebagian ulama menyatakan bahawa kenapa setelah kita qada hajat kita kena minta ampun? Sebagian ulama menyatakan kerana ketika kita berada situ kita sudah tidak boleh mengingati Allah. Jadi seolah-olah aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Kerana ketika aku berada dalam tandas tadi aku tidak boleh menyebut namamu, tidak boleh beribadat kepadamu. Tapi masalah sekarang ni kita di luar tandas pun tak ingat Allah. Apatah dalam tandas pun tak ingat Allah. Jadi sebagian ulama sebut itu ghufranaka, mohon ampun kepadamu ya Allah. Kemudian dalam hadis lain pula ada sambungan alhamdulillahillazi azhaba anni, segala puji bagi Allah yang telah menyingkirkan daripada aku alhamdulillahillazi azhaba anni al-adha wa afani, kekotoran dan memberi kesihatan kepada aku. Itu sebab itu hatta qada hajat pun kita boleh hadirkan niat untuk kita kekal sihat dan beribadah kepada Allah. Demikian pula seharusnya niat anda dalam segala hal yang dapat melihara diri anda seperti baju, kain sarung, tempat tidur dan bejana. Semua itu kita niatkan untuk ibadat, dia jadi ibadat. Kerana setiap barang tersebut termasuk hal yang diperlukan dalam agama. Pakaian, diperlukan kain sarung, tempat tidur. Sebab kita tak akan dapat namakan mutahajjid, orang yang bangun tahajud, melainkan kita kena tidur terlebih dahulu. Jadi kita siapkan tempat tidur kita supaya kita boleh berehat. Kemudian nanti kita nak bangun tahajud dan sebagainya. Maka apa yang melebihi keperluan seharusnya diniatkan untuk dapat dimanfaatkan oleh salah seorang hamba Allah dan tidak dihalangi pemanfaatannya bila diperlukan. Jadi kata Imam Ghazali, kalau ada lebihan berkeperluan kita, sebaiknya kita bantu orang lain pula. Untuk dia menggunakan harta kita bagi beribadat macam kita juga. Barang siapa melakukan hal tersebut, maka dia adalah orang yang telah berhasil mengambil esensi, mana mengambil hakikat sebenar fungsi harta itu dan obat penawar dari ular harta yang mana diumpamakan seperti ular tadi. Jadi bila orang hidup begitu dengan harta, dengan niat yang betul, menggunakan betul, maka dialah orang yang mendapat penawar daripada harta. Tapi kalaulah dia menggunakan harta untuk melakukan maksiat kepada Allah, dia ibarat orang yang mendapat, dia panggil racun daripada harta. Seumpama dia mengambil racun daripada ular. Dan terhindar dari racunnya harta sehingga banyaknya harta pun tidak akan bahayakannya. Jadi orang yang kenal fungsi harta dan memanfaatkan harta untuk ibadat, banyak mana harta pun dia akan mudaratkan dia. Tetapi hal itu tidak bisa dicapai kecuali orang yang pijakkan dan ilmu agamanya kukuh. Jadi kita tak akan boleh mencapai hakikat tersebut melainkan dengan kita memahami sungguh-sungguh tentang harta, dan pemahaman itu adalah pemahaman mengikut acuan agama kita, Islam. Demikianlah, alhamdulillah kita selesai penyakit jiwa yang ketujuh, dan selepas ini kita akan masuk penyakit jiwa yang ke-8, iaitu al-ghurur, keterpedayaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Selamat berpuasa dan juga selamat bertarawih.